والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seseorang tidur di atas bumbung, sathun, atap ataupun bumbung, laisa bimahjurin alaihi, di atasnya, di atas bumbung tu tidak ada penghalang, tidak ada penyekat. Dia tidur golek-golek jatuh bawah, tidur teruslah, tak bangun dah. Itulah Nabi larang sebab bahaya. Atas bumbung sekat dia tepi lah. Atas tu terbuka tak apalah, ni tepi tu takut tak mau bagi jatuh, penghalang tepi tak ada. Hadza haditsun gharibun la na'rifuhu min hadits Muhammad al-Munkadir an Jabir illa min hadzal wajh. Wa Abdul Jabbar ibn Umar al-Aili yudha'afu, ditadrifkan oleh kebanyakan muhaddisin. Yudha'afu ay dha'afahu katsirun min al-muhaddisin, fal hadits dha'ifun. Ya, ya boleh. Jadi walaupun rawi itu dhaif, hadis dianggap dhaif sekalipun, lahu syawahidu, bagi hadis ni ada syahid. Jadi dengan itu dhaif ni boleh terima dan boleh beramal. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yatakhawwaluna, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan kami bil mau'izati, dengan mau'izah tu, fil ayyami, dalam beberapa hari, maksudnya tidak hari-hari siang malam duk nasihat tazkirah, tidak, ada hari-hari tertentu. Sebabnya makhafatas sa'amati alaina, kerana takut jemu. Sa'amah maksudnya malalah, jemu, kerana takut jemu ke atas kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau'izah maksudnya an-nushu wa tazkir, nasihat dan tazkir, memberi peringatan. Tidak hari-hari, ada hari-hari terpilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat, memberi peringatan. Hadza haditsun hasanun sahihun. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سليمان الأعمش قال حدثني شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه، أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. باب حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة
ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abi Salih, dia kata ditanya orang kepada Aisyah dan Ummu Salamah, amalan yang manakah amalan paling disukai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalata, dua tu kata, madi ma'alaihi, amalan yang diteruskan atasnya, maknanya istiqamah. Amalan tu wa in qalla, walaupun amalan tu sedikit, wa in qalla ay walau qalla al-amalu, walaupun amalan tu sedikit, amalan sedikit dengan istiqamah itu lebih baik daripada banyak amalan buat satu kali kemudian tinggal lama, kemudian buat pula tinggal lagi. Itu banding dengan tu istiqamah dengan amalan sedikit tu kiranya lebih baik dan lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi wa qad ruwiya an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dima alaihi. Sama hadis tadi, Imam Tirmizi menambahkan sanad menyokong kepada hadis tadi. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala akhbarana Abdatu an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'nahu. Hadza haditsun sahihun ay wa akhrajahu Shaykhani. Hadis sahih maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim takhrij hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul amsali, bab berkenaan dengan perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya sebut setiap bab mula berkenaan dengan istilah Rasulullah tu. Siapa dah lupa? Bukan siapa ingat lagi? Siapa dah lupa? Jadi maksudnya Rasulullah ni, Imam Tirmizi dalam bab ni dia akan masukkan hadis-hadis marfu' sahaja. Hadis marfu' ni ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dinisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis nisbah kepada sahabat dan tabi'i, hadis mauquf dan hadis maqtu'. Imam Tirmizi tidak akan masuk dalam kitab dia dalam bab ni. Sebabnya Imam Tirmizi isyarat dengan kalimah Rasulullah ni, pertama isyarat kepada perkara tu di dalam bab ni hadis marfu' saja, disebabkan sebelum Imam Tirmizi dan Imam Kutubus Sittah, imam-imam dulu dalam kitab mereka seperti kitab Muwatta' Imam Malik, seperti kitab Musnad Ahmad, dan juga kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitab-kitab tu hadis marfu' pun ada, hadis mauquf pun masuk, hadis maqtu' juga ada, aqwalus sahabah ada, fatwa tabi'i pun ada, lengkap. Mereka penyusun kitab ni dimasukkan. Bila mai Imam Kutubus Sittah, mereka khususkan kitab hadis ni dengan hadis marfu' sahaja, hadis yang ada nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terkadang kita jumpa hadis mauquf, dalam Bukhari pun ada hadis mauquf daripada Abdullah bin Mas'ud
Jadi mauquf tu juga kira marfu'. Maksudnya mauquf tu mauquf fi hukmil marfu'. Memang hadis tu mauquf, nyatakan amalan sahabat. Jadi sahabat ni yang amal-amalan tu bukan sahabat ni berani nak amal dengan sendiri, mesti ada sandaran kepada Rasulullah. Mestilah dia dah dengar berkaitan dengan amalan tu daripada Rasulullah, ataupun mungkin dia dah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lakukan begitu. Jadi sebab itulah dia buat. Jadi hadisnya terhenti setakat kata-kata dan perbuatan sahabat tu, dianggap hadis tu hadis mauquf. Imam Bukhari masuk, ada satu dua hadis dalam Bukhari dia hadis mauquf tu. Jadi mauquf tu bukan mauquf biasa, mauquf fi hukmil marfu'. Itu ada dalam kitab-kitab Sunan dan juga kitab Bukhari. Jadi itulah isyaratan daripada Imam Tirmizi dengan jumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Babu ma jaa fi matsalallahi azza wa jalla lil ibadihi, bab berkenaan dengan perumpamaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Haddatsana Ali bin Hujr as-Sa'di qala akhbarana Baqiyah bin al-Walid an Bahir bin Sa'id an Khalid bin Ma'dana an Jubair bin Nufail عن النواس بن سمعان Kilabi, bahkan sini tak ada titik. Sam'an al-Kilabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah daraba masalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, daraba bukan pukul, maksud di sini ay bayyana. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan satu perumpamaan berkenaan dengan jalan yang lurus. Perumpamaan tu perumpamaan berkaitan dengan jalan yang lurus, mustaqiman mufattahatan 'ala al-abwabi, mustaqiman 'ala kanfai sirati zurani, di atas dua tepi jalan ada dua dinding, lahuma abwabun mufattahatun, kedua-dua dinding itu mempunyai pintu-pintu terbuka. Alal abwabi suturun, di atas pintu-pintu itu ada tabir. Wada'in yad'u ala ra'sis sirati, wada'in yad'u fawqahu ay fawqa ra'sis sirat, dan ada penyeru sedang menyeru di hujung jalan ataupun ala ra'sis sirat, di awal jalan. Dan juga masih ada lagi penyeru yang menyeru fawqahu ay fawqad da'i al-awwal, dan di atas lagi pada penyeru pertama tadi, wallahu yad'u ila daris salam, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Darussalam, iaitu syurga.
wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, hidayat kepada mereka yang Dia menghendaki, memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Wal abwabul lati ala kanafayis sirati, sebelum ni dah sebut pintu-pintu yang ada di dua tepi jalan tu. Itu maksudnya hududullah. Hududullah ay maharimallah, perkara-perkara haram yang dilarang oleh Allah. Wala yaqa'u fala yaqa'u ahadun fi hududillah, maka tidak boleh jatuh seseorang dalam larangan-larangan Allah tu, hatta yakshifa sitra, sehingga membukakan tirai itu. Wallazi yad'u min fawqihi wa'izu rabbih, dan yang menyeru dari bagian atasnya, maksudnya awal jalan ada yang menyeru kepada Darussalam, Allah juga menyeru kepada Darussalam, dan ada lagi di atas pada tu penyeru dia adalah wallazi yad'u min fawqihi, orang tu adalah wa'izu rabbih, wa'iz, penyampai nasihat bagi pihak Tuhannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesetengah muhaddisin kata wa'izu rabbihi wa'izullah, yang sebut dalam hadis yang ada dalam setiap hati mukmin adalah limmatul malik fi qalbil mukmin, dorongan limmatul malak, bukan malik, malak, malik raja, malak malaikat, dorongan daripada malaikat dalam hati mukmin itu penasihat bagi pihak Allah. Dan wal limmatul ukhra hiya limmatul syaitan, ada lagi satu yang menyeru ke arah kejahatan, itu dorongan yang lain, itu dorongan daripada syaitan. Hadza hadisun hasanun gharibun, dan ada sesetengah muhaddisin pula mengambil maksud ra'sus sirat itu, maknanya ada yang menyeru, sedang menyeru di awal jalan ra'sus sirat. Jadi yang menyeru di awal jalan tu maksudnya Al-Quranul Karim. Wa anna ad-da'i ala ra'sis sirati huwa Al-Quran. Dan di atas pada tu adalah wa'izullah, wa'iz bagi pihak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iz penyeru bagi pihak Allah ni malaikat yang mendorong ke arah kebaikan, dalam timbulkan perasaan nak melaksanakan kebaikan dalam hati mukmin tu. Sami'tu Abdullah bin Abdurrahman yaqul,
Sami'tu Zakaria bin Adi yaqulu qala Abu Ishaq al-Fazari khudhu an baqiyati ma haddatsakum 'ani thiqat. Hendaklah kamu ambil daripada yang baki, yang menceritakan hadis kepada kamu daripada golongan muhaddisin siqah tu. Wala ta'khudhu an Ismail bin Ayyash, dan jangan kamu ambil hadis daripada Ismail bin Ayyash. Ma haddatsakum an thiqati wala ghairi thiqati, sesuatu yang dia menceritakan kepada kamu daripada golongan rawi thiqah, dan juga jangan ambil hadis daripada Ismail bin Ayyash, sesuatu yang menceritakan kepada kamu oleh golongan tidak thiqah. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi seolah-olah Jibril ada inda rasi, di sisi kepalaku, wa Mikail inda rijli, dan Mikail ada di sisi bagian kaki aku. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu masalan. Salah satu daripada mereka berdua, sama ada Jibril ataupun Mikail, kata kepada teman dia, idrib ay bayyin, cuba engkau terangkan, nyatakan satu perumpamaan baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala isma' sami'at udhunuka, kemudian malaikat kata, khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau mendengar. Sami'at uzunuka, sami'at uzunuka ni jumlah du'ayah, hendaklah engkau dengar, semoga telinga engkau jelas mendengar, wa'aqil, dan hendaklah engkau memahami, aqala qalbuka, akal maksud di sini fahmun, wa'aqil ay wafham, waqil ay wafham, aqala qalbuka. Semoga hati engkau mengerti, innama mathaluka wa mathalu ummatika, hanya perumpamaan engkau dan perumpamaan umat engkau itu kamathali malikin, sama seperti seorang raja, ittakhadha daran,
Malik tu, raja tu mengambil sebuah rumah summa bana fiha baitan. Jadi maksudnya daerah ni kawasan rumah, dalam kawasan tu orang tu bina satu rumah, summa ja'ala fiha ma'idatan, kemudian adakan ma'idah, hamparan padanya, pada rumah tu ma'idah, satu hidangan. Summa ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amihi, kemudian menghantar, menyeru untuk mengajak orang ramai makan makanan tu. Faminhum man ajaba rasulah, maka di antara mereka golongan manusia ramai ini ada yang menerima seruan daripada Rasul tu. Rasul maksudnya suruh, penyeru, bukan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Wa minhum man tarakahu, dan di antara mereka golongan manusia ada yang tinggal. Maksudnya tidak menyahut panggilan itu. Fallahu huwal maliku wad daru al-islam. Kemudian mereka tafsir apa yang mereka kata itu, katanya maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah, dialah malik, raja, wad daru al-islam, dan sebut dar dalam hadis itu ialah Islam. Wal baitu al jannah, maksud kata bait, rumah ni, itu adalah syurga. Wa anta ya Muhammadu rasulun man ajabaka dakhalal islam, dan engkau wahai Muhammad engkau adalah seorang rasul, penyeru umat. Man ajabaka, sesiapa menyahut panggilan engkau, dakhalal Islam, tentu dia masuk Islam. Wa man dakhalal Islam dakhalal jannata, dan sesiapa masuk Islam iaitu masuk syurga. Man dakhalal jannata akala ma fiha, dan sesiapa dapat masuk syurga dia boleh makan makanan apa yang ada dalam syurga itu. Hadha hadithun mursalun. Sa'id bin Abi Hilal lam yudrik Jabir bin Abdullah. Sa'id bin Abi Hilal dalam sanad hadis itu dia riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jadi Imam Tirmizi kata Sa'id yang riwayat daripada Jabir itu memang dia tidak sempat dengan Jabir. Maksudnya dia mungkin dia lahir selepas daripada Abdullah, lepas daripada Jabir bin Abdullah dah tidak ada. Jadi memang dia tidak sempat dengan Jabir bin Abdullah.
Jadi maksud hadza haditsun mursalun ay munqati'un, sanadnya terputus sebab Sa'id bin Abi Hilal tidak sempat dengan Jabir, maknanya dia riwayat daripada seorang rawi yang ada sebelum Jabir bin Abdullah tu, yang tu hilang. Itulah dikatakan munqati'. Jadi mursal yang sebut di sini bukan mursal sahabi. Kalau mursal sahabi tidak ada masalah, boleh terima. Wa man lam yujibhu aqabahu, dan sesiapa tidak menyahut panggilan itu, jadi hadis mursal di sini tidak mursal sahabi, dhaif, maknanya hilang seorang rawi dalam sanad itu. Wa fil babi an Ibn Mas'ud wa qad ruya hadha al hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadzal wajhi, ay hadzal tariq, bukan dengan satu tarikh ni saja, bi isnadin, dengan beberapa sanad, asahha min hadza. Maksudnya hadis ni ada riwayat dengan sanad lain. Dalam sanad tu kiranya sanad lain tu terlebih sahih daripada sanad dah masuk dalam Sunan Tirmizi ni. Jadi maksudnya Imam Tirmizi ni dia tahu ada lagi sanad lain terlebih sahih daripada hadis ni. Selain daripada hadis ni ada lagi riwayat-riwayat bagi hadis ni dengan sanad yang terlebih sahih daripada hadis ni. Kalau dia ambil masuk hadis tu, hadis sahih tidak menjadi masalah. Tapi dia ambil masuk hadis yang terputus sanad. Jadi pembawakan Imam Tirmizi setakat ni, dia hendak membayangkan kita, dia hendak kita faham supaya hadis dhaif juga boleh beramal dan boleh naik darajat dengan sebab ada sokongan daripada sanad sahih yang lain. Jadi kalau dah disokong oleh sanad sahih, sanad dhaif memang dia naik darajat hasan di ghairihi, boleh amal. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Isya. Summan sarafa, kemudian pulang. Akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja bihi ila batha'i Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, maknanya dah selesai sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tangan Abdullah bin Mas'ud sehingga keluar dengan Abdullah bin Mas'ud yang
Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Abdullah bin Mas'ud keluar ke Bataha Mekah. Bataha Mekah, Mekah ni wadi di Mekah. Fa'ajlasahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dudukkan ia, summa khatta alaihi khattan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris, alaihi maksudnya ay haulahu, sekelilingnya, khattan satu garis bulat, khattan ay khattan mustadiran, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabrahanna khattaka, la tabrahanna ay la tufariqanna al-khatt alladhi khattalaka, jangan kamu memisah dengan khat, garisan yang di garis bagi engkau tu. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun, sesungguhnya beberapa ramai kumpulan lelaki akan datang ketika datang di sisiku, ka'annahum muzuttu, seolah-olah mereka itu adalah jenis manusia daripada zut, maknanya zut ni sejenis manusia yang biasa ada di Sudan dan juga Hind, Hunud. Asy'arahum wa ajsamahum la ara auratan, tubuh, apa nama, asy'arahum, seolah-olah zut, kehitaman tadi ada di rambut mereka dan tubuh badan mereka. Maksudnya rambut dan tubuh badan mereka ni kelihatan gelap. Jadi beberapa orang lelaki akan sampai kepada engkau, fala tukallimhum fa innahum la yukallimuka, maka jangan kamu berbicara dengan mereka, fa innahum la yukallimuka, kerana mereka itu tidak akan bercakap dengan engkau. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu haitsu arada, di mana sahaja dia menghendaki. Fabaina ana jalisun fi khatti, sementara waktu aku duduk di dalam
garisan tu, batasan tu, iz atani rijalun ka'annahumuz zuttu asy'arahum wa jasamahum. Ketika tu datang di sisiku seolah-olah mereka lah zut yang disebut tadi, yaitu asy'arahum wa jasamahum, bulu dan tubuh badan tu la ara auratan, dan aku tidak melihat wanita, wala apa, tak jelas pula sini. Ya. Ya. La ara auratan, situlah kan, tidak aku melihat wanita, wala ara qishran, qishran qishran kulit, aku tidak melihat kulit. Wa yantahuna ilayya, mereka sampai kepada aku. Wala yujawizuna al-khatta, dan mereka tidak mampu melepasi garisan itu. Sumai yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yasduruna ay yarji'una, dan kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada akhir malam, lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi aku sedang aku ni duduk, wara qada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga duduk dalam keadaan sama. Faqala, laqad arani munzul lailati, maksudnya aku telah pun melihat, dia sudah melihat kepada aku semenjak waktu malam. Thumma dakhala alayya fi khatti, kemudian dia masuk di sisiku dalam garisan tu. Fatawassada fakhiri waraqada, fatawassada
Tawassadah ni daripada wisadah, bantal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bantal dengan pahaku, warak khada dan seterusnya tidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafakha. Nabi sallallahu biasanya bila dia tidur dia berdengkur. Fa baina ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassidun fakiri. Sementara aku masih duduk dan keadaan Rasulullah SAW-nya menjadikan pahaku sebagai bantal. Idza ana birijalin alaihim siyabun bidun. Apabila aku berada bersama dengan ramai lelaki atas mereka ada pakaian putih. Allahu a'lamu ma bihi minal jamali. Allah saja lebih mengetahui kecantikan yang ada dengan mereka itu. Fantahu ilayya. Kemudian mereka sampai di sisi aku. Fajalasat ta'ifatu minhum inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekumpulan daripada mereka duduk di ujung kepala Rasulullah SAW. Wa ta'ifatu minhum inda rijlahi. Sebahagian daripada mereka, satu kumpulan pula berada di sisi kedua kaki Rasulullah. Summa qalu bainahum. Kemudian mereka berkata di antara mereka, ma ra'ayna 'abdan qattu utiya misla ma utiya hadzal nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat seorang hamba diberikan kepadanya perumpamaan apa yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Inna 'ainaihi tanamani. Sesungguhnya mata, dua biji mata Rasulullah SAW itu tidur. Wa qalbuhu yaqzan. Dan sedang hatinya terjaga. Idribu lahu masalan. Dalam kamu nerangkan bagi dia satu perumpamaan. Masalus sayyidin. Masalus sayyidin, seorang tuan. Perumpamaan seorang tuan bana kasran, dia membina mahligai. Summa ja'ala ma'idatan. Kemudian adakan satu hidangan besar. Fada'an nasa ila ta'amihi wa syarabihi. Kemudian dia berdoa bagi orang ramai.
kepada makan dan minumnya. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa syariba min syarabihi, maka orang menyahut panggilan, dia dapat makan makanan dan boleh minum daripada minumannya. Wa man lam yujibhu aqabahu, dan sesiapa tidak menyahut dia, tidak menyahut dengan tuan rumah itu, aqabahu, mengambil tindakan kepadanya, au qala azabahu, azab kepadanya. Summa rafa'u wastaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalika. Kemudian mereka angkat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga ketika itu. Faqala sami'tu ma qala haula'i, maka dia kata, aku dengar apa mereka kata. Wa hal tadri man hum, adakah kamu hendak mengetahui siapa mereka tu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Humul malaikatu, itu adalah, mereka itu adalah malaikat, kumpulan malaikat. Fatadri mal mislu alladhi darabuhu, mungkin engkau dengar dan suka apa-apa yang menjadi perumpamaan yang mana mereka jelaskan tentangnya itu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala al-masalu alladhi darabuhu. Ar-Rahmanu banal jannata wa da'a ilaiha ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala membina syurga, sediakan binaan syurga, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak ibadatnya kepadanya. Man ajabahu dakhalal jannah, sesiapa menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk syurga. Wa lam yajibhu aqabahu aw azabahu, dan sesiapa tidak menyukainya akan akibatnya, bukan akibatuhu, aqabahu fil madhi, dan sesiapa tidak menyahut panggilan dia, aqabahu, dia akan jadi jauh dengan. Waman lam yujibhu aqabahu, sesiapa tidak menerima jemputan itu, aqabahu, Allah subhanahu wa ta'ala menindak, ambil tindakan, atau azabahu, ataupun menyiksa dia. Hadha hadithun hasanun gharibun sahihun min hadzal wajhi. Wa Abu Tamimah ismuhu Tarif bin Mujalid, wa Abu Utsman al-Mahdi ismuhu Abdul Rahman ibn apa tulisan Mulli.
Abdurrahman ibn Mullin. وسليمان التيمي هو ابن الطرخان وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال علي قال يحيى بن سعيد ما رأيت أخواف لله, aku tidak melihat lagi orang tak amat takut kepada Allah bin Sulaiman al-Taimiyyi. Aku tidak melihat orang yang lebih takut pada Allah lebih daripada Sulaiman al-Taimiyyi itu. Bab ma jaa masalun nabiyyi wal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam ajma'ina wa sallama. Insyaallah, jazakallahu.